So dalam bab ketiga ini saya nak jelaskan mengenai topik nak masuk lagi. Slide. Right. Okay, kandungan bab ketiga ni kita ada 4 subtopik, iaitu pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, komponen etika dan peradaban, selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian dan juga warisan dan pendigitalan sejagat. Okey, untuk bab ketiga ni yang paling pentingnya adalah right, kita go through je lah yang ni. Okey, yang paling penting adalah komponen etika dan peradaban. Okey, yang perlu diberikan perhatian dalam bab ketiga adalah komponen etika dan peradaban. Maksudnya etika dan peradaban ini ditentukan oleh apa? Apa komponen yang menentukan etika dan peradaban? So kita ada 4 komponen, iaitu persekitaran geofizikal, masyarakat dan geografi, ekonomi dan pasaran, dan yang keempat adalah falsafah dan pemikiran. Alright, yang pertama, komponen yang pertama adalah persekitaran geofizikal. Okey, so kita tahu biasanya sebelum tu persekitaran geofizikal ni berkaitan dengan alam sekitar lah. Alright, laut, udara, darat, gunung gandang dan sebagainya. So kita tahu biasanya kelompok etnik ini mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan juga budaya dengan persekitaran kawasan-kawasan geografi tertentu. Okey, So kedudukan ataupun keadaan geofizikal tanah Melayu ini dikelilingi oleh Laut Cina Selatan dan Selat Melaka, yang ini menjadi laluan pertemuan peradaban yang besar. Dan kita tahulah daripada China dan India yang melalui kegiatan perdagangan. So persekitaran tanah Melayu ini memiliki iklim dan kedudukan geografi yang sangat terlindung daripada bencana alam, dan ini menyebabkan ataupun memberikan satu punca rezeki yang mudah kepada penduduk dan juga mengeluarkan hasil daripada tanah yang subur, alright, ataupun adanya laut yang kurang flora, dan kita tahu adanya hutan yang kaya dengan sumber makanan, yang keadaan ini memustahilkan masyarakatnya ditimpa kebuluran. Alright. Okey, komponen yang kedua, masyarakat dan demografi. Okey, so kita dah tahu keadaan persekitaran geofizikal. So dalam persekitaran geofizikal mesti ada orang, okey, yang kita katakan sebagai masyarakat. Masyarakat ini adalah satu kumpulan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Dan dalam kelompok masyarakat ini akan berlaku satu hubungan bersemuka. Alright, so dalam hubungan bersemuka ini pula akan terbina pola hubungan sosial yang selalu berulang ataupun kita katakan berulang sifatnya. Contohnya seperti kita ada kegiatan bergotong royong, alright, kita meraihkan perayaan bersama-sama, kita ada rumah terbuka, even kita ada yang berkumpul menyambut menteri yang datang berkunjung ke tempat kita, right? And then kita juga ada menghadiri kenduri majlis perkahwinan jiran-jiran kita, sahabat handai, ataupun membantu mana-mana masyarakat yang ditimpa malapetaka, okey, ataupun menziarahi jiran yang sakit tenat, ataupun mana-mana jiran ataupun sahabat yang meninggal dunia. Itu adalah antara pembinaan pola-pola hubungan sosial yang selalu berulang yang wujud dalam masyarakat. So kekerapan pergaulan dan hubungan ini akan terbina satu bentuk kesepaduan dalam masyarakat yang akan membentuk satu unit sosial. Right? Okey, masyarakat dan geografi. Okey. So dalam kita nak mengupas pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian ini, kita tak terpisah untuk membincangkan mengenai fenomena ataupun situasi migrasi dan kepelbagaian ataupun yang kita katakan sebagai diversity. Alright. So etika dan peradaban ini sebenarnya telah lama wujud. Okey, dalam fenomena migrasi dan kepelbagaian yang mana keadaan kepelbagaian itu dibentuk oleh migrasi. So etika dan peradaban ini sebenarnya kita lihat seolah-olah berubah-ubah dalam konteks 3 era tadi tu, okey, era pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial, kerana wujudnya peradaban yang pelbagai ini dan tersendiri. So di sini kita akan melihat bagaimana migrasi itu membentuk masyarakat
dan kehidupan kita, alright, dalam 3 era tersebut. Okay, so migrasi ini kita boleh katakan seolah-olah seperti satu gelombang. So contoh macam gelombang pertama datangnya daripada India. Okay, alright. So selepas itu datang pula gelombang daripada China. Tetapi gelombang yang kedua daripada China ini, kedatangannya tidak menghakis gelombang yang pertama. Malah gelombang tersebut saling bertindan. So apabila datangnya gelombang yang ketiga, mungkin melalui Islam pun sama, tidak menghakis gelombang yang pertama dan juga gelombang yang kedua. So setiap kali datangnya peradaban-peradaban yang berbeza, kita boleh katakan sebagai satu medium kemajmukan. So ini yang berlaku pada zaman era pra-kolonial. So samalah bila datangnya barat ataupun penjajah tu kan, masyarakat diperkenalkan dengan cara barat pula. Alright. Okay. So kepelbagaian kemajmukan ini kita katakan menjadi lebih kompleks lah. Alright, kompleks dengan kedatangan penjajah pada zaman era kolonial melalui perdagangan dan penjajahan yang mana mereka membawa dan memasukkan peradaban dan sistem etika serta nilai-nilai Eropah. So tindan lapis setiap etika dan peradaban yang pelbagai ini, maksudnya daripada timur dan barat, so akhirnya telah melalui bercampur melalui asimilasi, alright, akomodasi, akulturasi dan juga amalgamasi. Okey, yang berlaku daripada semua level, daripada rakyat jelata sehingga ke kesultanan. So melalui migrasi buruh paksaan yang tadi, okey, wujudlah masyarakat majmuk semasa era penjajahan. Right, komponen yang ketiga, ekonomi dan pasaran. So kita tahu tadi dalam persekitaran geofizikal akan adanya individu dan juga masyarakat. Okey. So masyarakat ini okey yang wujud dalam kelompok kepelbagaian tersebut, alright. So setiap masyarakat ni nak meneruskan kelangsungan hidup mereka, mesti mereka nak makan, mereka nak minum, alright. So dalam meneruskan kehidupan tersebut, nak mencari survival tu, mesti akan berlaku proses ekonomi. Okey, so ekonomi di tanah Melayu ini terus berkembang pesat dan British terus membiarkan masyarakat Melayu mengerjakan kegiatan pertanian bercorak tradisional. Okey, bercorak tradisional tanpa diberikan peluang untuk memasuki kegiatan ekonomi moden, contohnya seperti pelombongan dan juga perdagangan. So dasar pecah dan perintah, okey, kalau kita masih boleh recall, yang diperkenalkan oleh British telah membentuk 3 kawasan penempatan berdasarkan etnik. Okey, maksudnya masyarakat Melayu kekal sebagai petani dan nelayan, masyarakat Cina sebagai peniaga dan pelombong di kawasan bandar, alright. Manakala masyarakat India di kawasan estate ataupun ladang getah sebagai penoreh getah. So dasar ini tidak membantu masyarakat Melayu untuk menghadapi perubahan dengan kehidupan ekonomi moden dan pesat kerana mereka masih meneruskan kegiatan ekonomi sara diri dan tradisional. Okey, so pada era kolonial pula, kemunculan Inggeris ataupun penjajah ini telah membawa perubahan kepada masyarakat di tanah Melayu daripada bersifat serumpun dan berkongsi satu peradaban kepada sebuah masyarakat majmuk. So proses transformasi ini berlaku bagi memenuhi kehendak ekonomi Eropah ataupun Inggeris sehingga membawa kepada kemasukan golongan pendatang, terutamanya komuniti Cina dan juga India. So rentetan daripada sini kita boleh katakan berlakunya pendiskriminasian terhadap komuniti Melayu, terutamanya Melayu kelas bawahan, dan ini terselah juga dalam sektor pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Okay, and then pada era pasca kolonial, dasar ekonomi komersial, alright, dasar kapitalisme, dasar ekonomi bebas, okay, telah menyebabkan perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. So pembukaan tanah-tanah, pembukaan ladang-ladang serta peningkatan pelombongan biji timah banyak berlaku, yang ini mendorong kepada kewujudan sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh. So disebabkan ini, maka keperluan pemodenan, right, fasiliti prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh diperkenalkan dan berlaku kemasukan buruh-buruh asing.
Okey, komponen yang terakhir adalah falsafah dan pemikiran. So kita tahu adanya masyarakat dalam persekitaran tadi, berlakunya proses ekonomi dan akhirnya orang-orang dalam masyarakat ini juga nanti yang akan membuat satu kesimpulan ataupun hala tuju hidup mereka tentang segala kegiatan yang berlaku, seterusnya membentuk satu pemikiran dan cara hidup yang sesuai. Right? So pada zaman kolonial, kita tahu banyak diperkenalkan perkara-perkara seperti ilmu kolonial, cara berfikir, cara memerintah ataupun sebagainya yang berasaskan kepada prinsip undang-undang moden. So kemodenan ini datangnya bersama penjajah. So ini telah mengubah peradaban-peradaban yang terdahulu dan disesuaikan dengan kerangka undang-undang, peraturan dan perlembagaan yang kita lihat ataupun yang wujud pada hari ini. Okey. Okay. Alright. So sebelum kedatangan Eropah ke Asia, iaitu pada era pra-kolonial, so telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu ini yang kita tahu telah mempertemukan peradaban daripada India, daripada China, daripada Timur Tengah, daripada alam Melayu yang masing-masing datang bersama sistem etikanya dan mereka melalui Selat Melaka. So di sini kita boleh katakan bahawa gelombang peradaban yang berlaku ataupun yang datang ke alam Melayu adalah bersifat Asia pada era pra-kolonial dan Selat Melaka telah menjadi gelanggang kepelbagaian atau kita katakan sebagai satu titik pertemuan bagi semua pertemuan dalam usaha untuk merealisasikan semua peradaban yang wujud hingga ke hari ini. Okey. Di sinilah yang kita katakan sebagai Melaka itu yang digelar sehingga digelar sebagai the Venice of the East, sebab pada era pra-kolonial iaitu sebelum berlakunya penjajahan, berlakunya interaksi sosial dengan komuniti bukan Melayu yang telah terpupuk. Terpupuk yang muncul, yang wujud menerusi peranan Melaka sebagai pelabuhan entrepot antarabangsa. So kedatangan masyarakat luar kita tahu daripada Arab, daripada Parsi, daripada Cina, daripada India dan juga sebagainya telah meningkat dengan kedudukan Melaka yang strategik di Selat Melaka. Alright, yang merupakan laluan perdagangan tadi daripada di antara timur dan barat. So akhirnya Melaka digelar oleh komuniti Arab tu sebagai Malakat. Alright, itu satu wilayah penumpunan pedagang dan barangan dagangan. So daripada sini kita boleh katakan pada masa tersebut mungkin kerjasama, layanan yang baik, right, ataupun perlindungan keselamatan daripada Sultan, daripada Shah Bandar telah menarik minat pedagang asing untuk terus berdagang di Melaka sehingga Melaka digelar sebagai the Venice of the East. Okay. Alright, so warisan dan pendigitalan sejagat ini kita bincangkan. Okay, alright, pada era pasca kolonial sehingga berlanjutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu dan Malaysia lah khususnya menjadi semakin, kita katakan semakin rancak dan lagi kompleks setelah kemasukan beberapa platform digital, yang membentuk kepelbagaian yang ini kita katakan sebagai super diversity dalam peradaban majmuk. So dalam era globalisasi ini boleh dikatakan bahawa proses penghayatan etika dan peradaban ini makin bercambah, makin meningkat. Hal ini mungkin didorong oleh keadaan kita lah, masyarakat ni saling bergantungan untuk kelangsungan hidup masing-masing. Maksudnya tidak akan ada individu ataupun mana-mana kelompok yang sempurna kebolehan, kemahiran ataupun kehendak naluri kita dalam usaha kita untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing. Alright, so dalam pendigitalan sejagat ini banyak kita lihat pengaruh dalam bentuk penciptaan gadget-gadget komunikasi, alright, seperti iPhone, kita ada Android, alright, melalui rakaman gambar ataupun video ataupun editing gambar menjadikan sistem komunikasi kita semakin nampak lebih mudah, lebih murah, lebih menarik. Even sehingga kan lebih mengasyikkan. Maksudnya tidak ada lagi penggunaan kamera-kamera yang besar ataupun berat, ataupun gambar kaku, gambar hitam putih, semua tak ada. Yang kita ada boomerang, kita ada slow motion picture, kita boleh edit the all videos tu. So penggunaan jaringan komunikasi juga menjadi lebih luas dan kita boleh katakan tanpa sempadan, tanpa henti, dengan
penggunaan kita sekarang ni Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya. Alright. Okay, so penutup ni kita boleh katakan setiap wajah, setiap idea, setiap amalan etika dan peradaban ini, okay, setiap amalan etika semasa era pra-kolonial, era kolonial dan era pasca kolonial ini saling berevolusi bersama dengan penyesuaian dalam peradaban yang terlibat sehingga kita boleh membentuk sebuah masyarakat dan juga negara bangsa. Alright. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okay, back to Kimi.